warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muafakat Johor. Yang berhormat Datuk Nasrun, Datuk Mansur, Timbalan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Malaysia. Yang berhormat Datuk Haji Muhammad Jaiz bin Haji Sardeh, Pengerusi Jabatan Kuasa Pendidikan, Penerangan, Pembangunan Usahawan dan Koperasi Negeri Johor. Yang berhormat Puan Anyi Ngau, Pengerusi Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MTIB. Yang berbahagia Tuan Haji Salihuddin bin Hassan, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pembangunan. Yang berbahagia Datuk Dr. Jalaluddin Harun, Ketua Pengarah MTIB, ahli-ahli Lembaga Pengarah MTIB, Ketua-ketua Jabatan dan Agensi, Dev-Dev terhormat, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Pertamanya, setelah saya melahirkan rasa penuh kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada pagi yang berbahagia ini sempena dengan majlis pelancaran roadmap pembangunan industri perabot kayu negeri Johor. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih, pertamanya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri dan seterusnya kepada Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia atas jemputan dan penghormatan yang diberikan untuk saya melancarkan roadmap ini. Saya dimaklumkan bahawa roadmap ini merupakan satu plan perancangan pembangunan industri perabot kayu bagi negeri Johor untuk tempoh 5 tahun bermula daripada tahun 2015 sehingga 2020. Tujuannya ialah untuk menjadikan industri perabot kayu negeri Johor terus berdaya saing, menjadikan Johor pengeluar perabot kayu terbesar di Malaysia yang berkepentingan global. Jadi saya ucapkan banyak. Pastinya roadmap ini penting dan bertepatan dengan masanya, kerana bagi tahun 2015 ekspor perabot dari negeri Johor telah menyumbang sebanyak 4.51 bilion ringgit daripada 7.29 bilion ringgit atau bersamaan 62% daripada jumlah keseluruhan nilai ekspor perabot kayu Malaysia. Soalnya, bagaimana kita harus melestarikan industri yang penting seperti ini, terutamanya bila ia berhadapan dengan pelbagai cabaran besar seperti masalah kekurangan tenaga kerja, kilang tanpa lesen dan masalah bekalan bahan mentah. Kesemua isu ini jika tidak diberikan perhatian dan ditangani dengan berkesan akan melumpuhkan industri yang berpotensi besar ini. Jadi harapan saya sangat besar. Saya amat berharap dengan penyediaan roadmap ini, ia akan dapat membantu kita berhadapan dengan semua isu ini, sekaligus menjadi sandaran yang betul
untuk kita melestarikan daya saing industri penting ini. Tuan-tuan dan puan-puan, beberapa bulan yang lepas, kita di Johor telah melancarkan Plan Pertumbuhan Strategik Negeri Johor. Selain bertujuan mewujudkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi, plan ini turut melakarkan dengan jelas potensi pertumbuhan ekonomi di setiap 10 daerah yang terdapat di negeri Johor. Kita tidak mahu pertumbuhan ekonomi hanya berlaku rancak di kawasan seperti Iskandar dan Pengerang, tetapi kita mahu ia bertumbuh dengan cergas di semua daerah yang terdapat dalam negeri Johor. Lebih-lebih lagi di daerah atau kawasan yang mempunyai potensi dan sumber yang banyak, namun masih belum dibongkar dengan baik dan terancang. Bagi daerah Muar, kita telah mengenal pastinya sebagai kawasan yang kebintaraannya ataupun niche areanya ialah industri kayu dan perabot. Kerana Muar adalah daerah yang telah mendahului pembangunan industri perabot ini, maka adalah strategik untuk Muar dibangunkan dengan mengoptimumkan potensinya, pengalaman dan kekuatan yang telah sedia ada di daerah tersebut, iaitu industri perabot. Pada masa yang sama, kita juga ingin memberitahu semua pihak, semua pelabur, semua pemain ekonomi dan semua rakyat Johor bahawa kita mempunyai rancangan jangka panjang dalam merancangkan pertumbuhan ekonomi Johor. Kita tidak hanya menunggu atau hanya mengharapkan plan dan rancangan dari kerajaan pusat. Sebaliknya, kita di peringkat negeri turut mempunyai perancangan dan persediaan yang baik. Kita ada plan yang berfokus dan kita mempunyai visi pertumbuhan ekonomi yang jelas bagi menjadikan Johor sebagai sebuah kuasa ekonomi baru Malaysia. Malah kita sangat faham bahawa hanya melalui pertumbuhan ekonomi yang pesat, yang terancang, yang cergas, yang pintar dan inklusif sahaja yang akan membuahkan kesejahteraan pada rakyat. Dan inilah juga yang rakyat mahukan. Justru itu, roadmap industri perabot kayu yang kita lancarkan hari ini melengkapi plan pertumbuhan strategik yang telah kita lancarkan beberapa bulan yang lepas. Ia memberikan kita jalan dan haluan bagaimana Muar dan industri perabot di Johor harus dilonjakkan dan mampu mendahului persaingan. Pastinya saya berterima kasih dengan MTIB bersama Unit Perancang Ekonomi Negeri Johor dan Pusat Pembangunan Usahawan Negeri Johor serta Persatuan Industri Kayu Kayan Johor kerana penghasilan roadmap yang sangat penting ini. Tuan-tuan dan puan-puan, Malaysia berada di kedudukan yang ke-8 pengeksport perabot dunia. Setakat ini, perabot Malaysia telah dieksport ke lebih 160 negara. Dan setiap tahun, pasaran yang ditembusi oleh perabot Malaysia semakin bertambah dan berkembang. Saya berasa bangga kerana
negeri Johor menjadi penyumbang utama bagi ekspor produk perabot berasaskan kayu dari Malaysia. Ini juga bermakna bahawa cabaran kepada Johor dan Malaysia ialah bukan sekadar melestarikan pencapaian ini, tetapi meningkat dan menambah baik pencapaian tersebut. Dan kita tahu bahawa industri perabot ini sangat kompetitif dan besar. Masa hadapan ini, industri ini di Malaysia amat bergantung kepada kecenderungan dan tren jangka masa panjang di peringkat global. Terdapat dua perkara yang kita kenali sebagai structural trends yang akan menentukan kelangsungan industri ini di Malaysia dan juga di peringkat global. Pertama, ialah betapa deras dan majunya pembangunan teknologi dalam industri, utamanya yang melibatkan bagaimana perabot itu direka, dibuat, dikilangkan, dipasarkan dan juga diedarkan. Lihat saja bagaimana inovasi seperti cetakan dan lakaran 3D telah merevolusikan reka bentuk perabot moden. Ia telah membolehkan reka bentuk untuk menghasilkan prototipe dengan pantas dan menggunakannya untuk melakukan lebih banyak inovasi dalam reka bentuk. Dengan kemajuan teknologi seperti 3D printing ini dan dengan lambakan pelbagai aplikasi dunia maya yang murah dan kreatif, pastinya industri perabot akan mempunyai satu daya yang baru dan akan berubah untuk selamanya. Satu ketika nanti, pelanggan di luar sana yang akan mereka bentuk perabot yang mereka inginkan dengan sentuhan kreativiti mereka, dengan cita rasa yang sesuai persekitaran mereka, dan mereka sendiri yang akan membuatnya. Lalu semua ini akan pasti merubah the value chain dalam industri. Ini adalah persoalan yang kita tidak mempunyai jawapannya sekarang. Tetapi kita mesti mula memikirkannya agar kita bersedia untuk melakukan pengubahsuaian dan penyelarasan dalam industri ini. Trend global yang kedua ialah peningkatan luar biasa jumlah kelas pertengahan di Asia. Semakin ramai penduduk di Asia ini yang berpendidikan, yang mempunyai pekerjaan yang baik dan kemampuan kewangan yang kukuh. Mereka lebih urban, lebih canggih dan lebih bercita rasa tinggi. Dianggarkan mereka akan menyumbang 80% dari pertumbuhan dalam perbelanjaan global menjelang tahun 2030. Lihat sahaja di China, negara yang kita mempunyai kepentingan ekspor yang sangat tinggi. Laporan Boston Consulting Group menganggarkan bahawa ekonomi pasaran China akan mencecah 6.5 trilion US dollar pada tahun 2020, dan semuanya akan dipacu dengan peningkatan kelas menengah yang sangat drastik, iaitu hampir 400 juta orang menjelang tahun 2020. Jadi perkembangan ini bukan sahaja akan memberi kesan kepada pelbagai industri dan gaya hidup, malah ia akan sedikit sebanyak menentukan bagaimana sesuatu sektor maupun industri seperti industri perabot ini diuruskan. Kegagalan kita untuk berhadapan dan melakukan perubahan yang sesuai dengan citra rasa mereka ini akan menyebabkan
segala produk yang kita keluar dan pasarkan mungkin tidak akan mendapat sambutan. Tuan-tuan dan puan-puan, satu perkara lagi yang harus saya kongsikan dengan semua pemain besar dalam industri ini ialah betapa pastinya dan pentingnya kita membangunkan potensi bakat tempatan. Kita memerlukan bakat yang boleh membangunkan keupayaan reka bentuk dan inovasi teknologi. Kita tidak akan mampu berkelangsungan dalam persaingan jika kita tidak membangunkan industri ini dengan bakat yang kreatif, yang mempunyai idea besar serta segar. Usaha mesti dilakukan untuk menggalakkan generasi muda menceburi bidang ini, meyakinkan mereka bahawa potensi industri ini sangat meluas. Ia adalah industri global. Ia adalah industri yang seiring dengan kemunculan gaya hidup baru. Malah sudah sampai masanya kita membiayai bakat tempatan untuk dilatih di institusi terbaik dunia, di rumah rekaan paling ternama di mana jua. Misalnya di studio Mark Ing & Bay di Belanda ataupun di A Studio di Jepun. Jadi kita harap MTIB boleh lihat kepada semua perkara ini. Ini kerana hanya bila mereka terdedah dengan mutu dan pemikiran terbaik di peringkat global, mereka juga akan berupaya membangunkan industri tempatan kita dengan sebaiknya juga. Tuan-tuan dan puan-puan, saya secara umum saya perhatikan telah banyak usaha yang dilakukan oleh MPIC menerusi agensinya seperti MTIB dalam membantu pembangunan industri kayu di Malaysia dan untuk industri berasaskan kayu di negeri Johor. InsyaAllah saya akan memberikan sokongan dan bantuan di mana yang bersesuaian. Rabun Muar telah menjadi satu jenama yang terkenal di seluruh dunia. Pastinya kita juga mahu Perabot Muar dan Malaysia menjadi satu jenama yang memberikan gambaran yang terbaik tentang Malaysia. Akhir kata, sekali lagi diucapkan tahniah dan syabas kepada MPIC dan MTIB, usahawan dan semua yang terlibat dalam program ini, termasuklah pihak PEN di negeri Johor. Semoga usaha ini akan membuka peluang kepada usahawan untuk melakukan perkongsian strategik dan seterusnya menyumbang kepada sektor ekonomi negara dan seterusnya membantu mencapai sasaran kita dalam tahun 2020. Jadi dengan kata-kata itu, dan sekali lagi mengucapkan tahniah dan terima kasih, maka saya dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim merasmikan pelancaran roadmap pembangunan industri